Waktu kita dah habis shoot tu, malam tu dah nak habis dah. Pap, on sendiri dia punya radio kat situ. Macam tu apa semua. Lepas tu masing-masing dah pandang masing-masing dah. Dan masalah hotel luar bandar ni, hari-hari biasa siapa duduk situ? Jarang sangat orang masuk. Itu antara sebab kenapa these entities pergilah. Ada sekolah yang dikatakan berhantu tu. Yang ni ada. Apa Hotel dia? ni ada. Masa aku nak duduk tu, ada satu tangan bloody hand keluar dari toilet bowl. Bodoh lah keluar daripada toilet bowl. Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube. Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel saya bersama saya Hizman Huzair dan Uncle Sister kembali lagi. Yes, dalam siri kegemaran anda semua iaitu Uncle Sister. Seperti mana yang kita dah janjikan, lepas Uncle Sister lagi minta maaf sangat-sangat. Yelah, minta maaf kepada Hanan lah. Macam lepas aku lagi. Right now, the both of us are very busy. Kita patut start every video sebab sekarang ni kita orang jumpa sebulan sekali tau. Kita patut start dengan house life. Update dulu. House life, everybody. Okay, Haze dulu. House life. Haze sekarang ni adalah CCO company namanya Cerita & Co bersama dengan seorang lagi YouTuber nama dia Khairul Jumain. Bawah dia ada business arm dan juga charity arm. Korang tengok kat Instagram Haze nak pergi Afrika bulan depan tu. Haze sekarang ni CCO untuk travel tu. Haze sekarang ni selain daripada buat konten sendiri, buat konten untuk company tu juga. Dan Haze akan travel banyak outdoor lepas ni. InsyaAllah korang akan nampak konten aku naik gunung, nak pergi camping, benda-benda yang jantan. Saya dah buat Sepatu Reunion Live untuk season yang kedua. Sepatu dah 8 season. This is my second season. So masih ada lagi live show and then masih lagi menulis skrip dan saya sekarang menguruskan beberapa influencer TikTok. So tak follow my TikTok. Tapi tak boleh sebut kan? Tak boleh sebut. Just macam ni lah. Follow lah TikTok kita orang. Itu je lah. So kadang-kadang kita akan tengoklah, kalau kita orang rajin, kita orang akan buat live dekat TikTok. Untuk my live dekat TikTok, I boleh mention tempat ke apa, I mention je. Dengan syarat orang bagi gift. Jujur korang nak bersih, elevate, unfiltered, korang follow TikTok kita. Itu je lah. Sebab kadang-kadang kalau kita letak dekat YouTube, banyak benda kita kena buang. Betul. Sebab YouTube ni ada dia punya, ada censorship dia. Itu satu. Lagi satu, orang selalu tanya kenapa kena ni. Hotel-hotel DM kita tau, DM I tau. Macam kalau I mention, padahal kadang-kadang I tak sebut pun nama diorang, tapi the description is too dekat, too close. Diorang tahu cakap pasal diorang punya. It's affecting their business lah somehow. Tapi dah nak macam mana, hotel kau ada hantu. Unofficial complaint lah. Betul. When you know something is happening in your hotel room, do something about it lah. Kan. Actually kita go to sikit story pertama. Boleh? Okay, terus. Dia selalu macam tu. Kalau aku cakap sikit kan macam ada kait. Sebab idea. Actually banyak hotel-hotel kat Malaysia, diorang dah ghost proof diorang punya hotel tau. Okay, siapa follow IG I ada pergi hotel ni. Lepas I nikah, malam tu I duduk situ. So kalau korang peka, korang tahulah. So hotel ni ada... Jangan cakap komen. Jangan cakap komen. Kau tahu sendiri sudah lah. Kau tahu sendiri sudah lah. Tak pun tulis huruf depan, lepas tu star. Okay. So kau tahu sendiri sudah lah. Janganlah nanti kan hotel tu DM aku pula. Hotel ni dia ada old wing dan new wing tau. So back then masa I few years back, masa I kerja press, kita orang ada dapat stay dekat old wing tu lah. You tahu I nampak macam orang yang headless, tak ada kepala, kepala separuh lah. Lepas tu nampak macam tentera-tentera Jepun lama, benda macam tu lah. I memang nampak pakai uniform benda semua. So I tahulah obviously situ macam aku tak boleh stay sini lah. Tapi apa hotel ni buat, dia ghost proof hotel dia. Macam mana? Dia ghost proof. Tak tahulah method dia orang panggil ustaz ke apa benda semua kan. Tak tahulah macam mana. I bila pergi hotel, I akan berbual dengan concierge. Concierge. Bahasa Melayu dia apa? Tak tahu. Concierge lah. Concierge lah. Yang dekat depan tu, yang kat beg kita tu. Concierge lah. Concierge ke cleaner ke. Selalunya bila I tanya hotel ni ada apa-apa tak, dia orang obviously takkan cakap apa-apa. Yang old wing tu tak buka. I tanya dia, kita tak buka sebenarnya sebab kita tak cukup staff lagi kan. Lepas tu I cakap lah, ya ke sebab ada orang tak ada kepala jalan-jalan lagi. So dia macam, miss, you boleh nampak tapi tak apa, kita sudah bagi, kita dah halau semua, kita dah kasih pergilah, panggil lah. So memang diorang ada method, tak tahu diorang panggil ustaz ke apa, untuk ghost proof kan tempat tu. Dan tapi lagi satu, one thing about hotel kat KL, selalu vacancy tu kurang tau. Kan kadang-kadang orang buat meeting, orang buat shoot. So even hotel yang harga 1,000 lebih satu malam pun ada orang duduk. Dia berbeza dengan hotel kat luar bandar. Bila kau jarang-jarang pergi, lepas tu kau pergi pula berdua. Hotel yang start dengan B dekat, tahu kan? Kau tahu kan? Start dengan B? Tulis pula. Okay.
Oh, hotel tu. Sorry, tak boleh tengok. Hotel tu aku ada cerita. Okay, Hotel yang ni, Akib deng. Okay. So hotel ni adalah aku rasa 6 star, 7 star? Yes. 6 star, 7 star, dan kita orang dulu pernah pergi shoot dekat situ. Hotel tu adalah macam asing-asing lah, macam banglo macam tu lah. Dia boleh nampak nature lah. Dia boleh nampak nature. Lepas tu nature. yang aku tak suka dia punya hiasan tu, kononnya cantik lah. Dia tembak lampu daripada bawah tau. So nampaklah pokok-pokok tu semua tembak lampu daripada bawah. Kau rasa? Shadow dia nampak Time tu kita orang pergi shoot. Time tu ada Dahlia dengan Shanti. Ni cerita lama lah. Korang nak tahu apa? Pergi DM Dahlia ke Shanti? Shanti Feliziana. Time tu aku produce untuk show tu. Malam tu yang tidur dekat hotel tu, kita orang dah set dah. Yang tidur dekat hotel tu adalah 2 orang perempuan ni lah. Because it's exclusive hotel. 2 orang so perempuan host ni lah. Bagilah 2 orang apa semua ni kan. 2 orang boleh mandi-manda dalam bilik apa semua kan. Whatever lah. Waktu kita orang habis shoot tu, malam tu dah nak habis dah. Pop on sendiri dia punya radio kat situ. Macam tu apa semua. Lepas tu masing-masing dah pandang masing-masing dah. Tempat tu memang seram tau. Memang seram. Aku akan cerita bahagian aku tau. Sebab aku time tu tak boleh nampak. Kita tak kita orang rasa je. Diorang perlukan teman lah, si Dahlia dengan si Shanti tu perlukan teman daripada budak-budak jantan ni. So aku cakap I don't care. Aku nak tidur kat bilik hotel aku. So aku pergilah tidur bilik hotel kita orang. Korang hotel lain. Kita orang hotel lain. Budak-budak lelaki yang kru-kru apa semua terpaksa tidur dekat hotel tu sebab dia macam villa macam tu. Yang budak lelaki tidur luar, yang budak perempuan ni tidur dalam bilik lah. So aku tidur dekat aku punya hotel. I don't care hantu tak hantu, mampus kau lah kan. Yang penting aku selesa. Ulang balik His pentingkan keselesaan. Betul. I don't care kalau hantu ke tidak. Betul. Dia travel, dia memang pentingkan keselesaan dia. Now it's your turn pula. Okay, I nak sambung pasal benda ni, pasal tempat ni. Okay, so I was considering untuk chill-chill lah, kan baru lepas kahwin kan. Nak staycation lah. Honeymoon. I won't say honeymoon lah. Sebab honeymoon kau nak pergi Japan kan. Tahu feeling perempuan ni feeling. Of course itu adalah salah satu tempat yang aku consider. Tempat tu tak macam mahal pula kan. Benda semua kan. Satu malam 3,500. Yes. Okay, here's the thing kat situ. Dia punya hantu rupa macam pokok. Kau boleh imagine tak? Macam Groot ke? Yes, Groot. Tapi lagi besar. Lepas tu pokok tu ada muka, ada tangan. Okay, macam Lord of the Rings ants. Kat sana banyak hantu-hantu macam ni tau. So aku macam alamak, aku memang I cannot stay for the night lah. Aku dah nampak benda-benda macam ni. And then lepas tu I talk to pengarah. Director. So director kata dia ada experience duduk kat situ. Sekali-sekali dia nampak bayangan pokok-pokok berjalan. Benda macam tu. Dia memang nampak lah. Sebab dia ni, pengarah ni, dia memang peminat cerita hantu tau. Dan dia kalau dia nak buat cerita hantu, dia akan research, dia akan pergi tempat setempat. Dia banyak duduk dekat hotel-hotel mewah di luar bandar. So bila dia bersembang dengan staff cerita hotel luar bandar ni, hari-hari biasa siapa duduk situ? Jarang sangat orang masuk. So itu antara sebab kenapa these entities pergilah. Tapi ada cara sebenarnya nak ghost proof benda ni. Ghost proof kan aja. Kalau korang dah tahu korang pergi tempat macam ni, jangan duduk berdua, 2, 3 jangan. Pergi large group. Sebab large group korang punya energi manusia ni lagi kuat daripada diorang benda-benda yang tak nampak ni. Bila you dah happy, tak adalah you takut. Faham tak? Tapi janganlah ramai-ramai macam tu, kau celupa. Kau pergi ramai-ramai, tapi janganlah semua. Kalau kau pergi ramai-ramai semua penakut, tak guna juga. Betul. Do you think, okay, sebab sekarang ni because I dah jadi macam part of the travel company apa semua kan, do you think ada market tak kalau kita buat uncle sister getaway? Actually yes. Actually okay, aku nak bagi tahu resort dengan hotel there's a way to spin this thing tau. Kalau orang bagi tahu hotel korang berhantu, daripada korang marah kita orang, macam you can actually turn it into dark tourism. So I think we should do this. I think kita should buat package uncle sister. Lepas tu kita pergilah hotel-hotel apa semua. Lepas tu tapi Hanan takkan cakap lah dekat situ ada apa time tu. Habis baru kita cerita. Baru kita cerita. So what do you think guys? Tinggalkan komen anda di bawah. Would you go into that package? Itu idea first. Okay. Idea second, kita boleh buat macam field trip. Rombongan lah. Field trip. Ya, okay. Field trip. Kita pergi. Aku boleh bayangkan kau dekat depan bas tu macam okay, di kanan anda ada Kelly's Castle. Okay, korang tak nampak benda ni tapi ada budak-budak tengah lari sebenarnya. Ada satu tengah hingga atas bahu tu. Okay, I'm going to drop
one hotel name yang luar dia banyak hantu, kat dalam dia tak kacau. Every time I pergi Ipoh dulu, before I kahwin dengan Ipoh, I duduk sini, Citytel. I love this hotel. Citytel, kita pernah duduk situ. Ya, kita duduk situ. Ya. Okay, kalau you nak tahu dekat Citytel dekat dengan St. Michael tau. Sekolah St. Michael. Okay. Sekolah St. Michael ni, kalau salah minta maaf ya, ini apa yang saya dengar lah. Sekolah St. Michael ada urban legend mengatakan dia punya sekolah ada bawah tanah tau. So bawah tanah tu di used to, semua sekolah ada bawah kan? tanah aku rasa. Tapi yang ni macam because I kind of saw creatures jalan luar sekolah tu. Oh, damn. So I think betul. Memang dia orang seksa. Dah satu pula kerja student-student Michael tu pula macam sekolah aku ada hantu. So I rasa betul dia seksa orang kat situ. Dia dulu zaman back then. Zaman Jepun tu lah. Zaman Jepun tu dia seksa orang dekat bawah tanah tu lah. Oh, ya ke? Because so you nampak apa? Berdarah-darah keluar macam creature jalan, kena rantai apa benda semua. Keluar daripada lubang. Bukan keluar daripada lubang, jalan depan compound situ semua. Dekat sekolah tu. Yes, betul. Oh, ya ke? Ramai segerombolan. Tapi semua cikgu-cikgu kat sekolah saya Michael lah berkhabar. Jangan duduk situ malam-malam. Tiba-tiba kan nak cerita pasal hotel, drop St. Michael lah kan. I'm so sorry kalau version ni salah ke apa. Ini apa yang saya dengar dan ini adalah bayangan saya. Maksudnya apa yang nampak kat saya, tak semestinya betul kan. Sebab benda ni grey area tau. Kita tak tahu nak cakap ni betul ke tak. Benda. So Hanan just nak cakap Citytel tu bebas hantu. Yes. Okay, so kat sekeliling tu you bayangkan kat situ ada sungai Ipoh kan. Lepas tu ada St. Michael, ada sekolah yang dikatakan berhantu tu. Yang ni ada? Apa hotel dia? Ni ada? Hotel ni ada. Lah, bercakap macam ni. Ni of course lah. Tengok pun tahu hotel ni. Yelah, dia selalu hotel-hotel yang tepi-tepi bukit macam tu. Kesian korang tak tahu Disclaimer, I tak tahulah makhluk yang berkeliaran dekat depan St. Michael tu adakah from St. Michael, adakah berkait rapat dengan cerita tu. Tapi since orang cerita kat I pasal St. Michael, lepas tu I nampak, I just draw the conclusion Connect the dot lah. Apa benda semua. Okay, sebab sekolah ni banyak hantu sebab ada tu kot. Lepas tu Citytel ni dia sebelah club tau. Lepas tu dia dekat dengan Padang Ipoh. Padang Ipoh tu pun berlambak makhluk berkeliaran. Memang banyak. Tapi makhluk-makhluk ni dia tak kacau gas. Dia tak masuk dalam hotel. Dia tak masuk dalam hotel. So that's why I always feel safe. Samni apa dia pakai tu? Kuat benar. Itu aku tak tahulah Samni apa dia pakai kan. Masa tu I dah kahwin lah dengan Zul. I ada deadline tau. I kena pakai internet kuat. So I cannot duduk kat rumah lah. Then I cakap dengan Zul, okay, I nak ambil Citytel nak buat kerja. So I pergi Citytel, duduk situ. I saja tengok tingkap. So I tengok lah. I tengok dekat, kau pun gatal. Yelah, view dia sungai kot kan. Lepas tu I tengok macam tu kan. I buka je tingkap kan, ada macam langsui terbang macam tu kan. Langsui terbang depan aku lah. Aku dah macam takut lah nak turun lepas tu kan. Walaupun hotel tu selamat, aku takut lah. I suruh lah Zul ambil I kat atas kan. Zul ambil I kat atas. Waktu tu dah pukul 3 pagi lah. Zul kata okey lah, dia ambil I kat atas. Sebab yelah, I balik rumah mak tu, mana boleh tidur hotel tu untuk buat kerja je. Zul ambil I tunggulah fokus time kan. Before dia datang tu, okay, nasib baik ini I memang berjaga-jaga lah. Bunyi ketuk pintu, I call Zul dulu. You dah naik belum? Ada ketuk pintu. Tapi I cuba call Zul, tak dapat. So I tak buka lah. The second one buka, dia ketuk. Lepas tu I call dia, you kat depan ni? Kat depan. So lepas tu I cakap dengan dia, kenapa guard ni naik atas? Zul kata lah, safety reason. Betul lah, takut sesiapa kan. Tapi diorang cakap memang ada kes bunyi pintu diketuk ni. Tapi yang ketuk ni tak pernah manage to masuk dalam. Let get this clear, semua tempat ada. Sebab benda ni di mana-mana. Dia kacau kita ke tak? Apa yang paling penting bila kau dah kat dalam. Sebab in hotel most of the time kita memang duduk dalam bilik. Yelah, kau tak ada beli ke koridor. Habis lah, lepas cakap ni mesti sale Citytel naik, semua orang pergi Ipoh nak pergi situ kan. Yes, tempat ni dikatakan tiada hantu. Ghost proof. We approve. Cerita kedua ni berlaku di Tandas Awam. Macam biasa, kita bila syuting kita selalu pergi keluar bandar. Lepas tu tak jumpa toilet kan, tak jumpa toilet bersih. Ada pun toilet petrol pump je. Itu pun yang memang macam, at least dekat bandar-bandar besar, petrol pump dia ada banyak cubicle tau. Ini ada satu tu je. Sepanjang syuting tu aku tahan kencing tau. Memang tak elok lah. Aku sampai kena kena UTI sampai macam tu sebab aku tahan kencing. Yang pada lepas tu infection. Bila kau nak kencing, lepas tu kau sakit. Masalah perempuan je, lelaki tak ada. Lelaki tak ada? Tak ada. Tapi lelaki akan ada masalah prostat nanti. Tiba. Tak
nak bitter. Tu tak nak bitter. No. Tak adalah, memanglah lelaki pun akan kena juga something else lah. Bukanlah kayu batu karang lah. Yelah, shoot sebelum tu sebab aku tahan kencing, aku kena UTI. Benda ni agak sakit, aku tak nak lalui. Aku cakap okey lah, tak apalah, pakai mask je lah kan. Okey, dia dah lah toilet sebuah, dah lah lampu rosak, dah lah pipe sinki tak berfungsi. Memang under maintenance gila lah. Aku macam ya tak apa, niat aku nak membuang dah. Bila toilet tu dah kotor macam tu, masa aku nak duduk tu, ada satu tangan bloody hand keluar dari toilet bowl. Bodoh lah keluar daripada toilet bowl. Alah, bodohnya. Aku macam selama ni yang aku dah nampak kat tingkap, kat cubicle sebelah, dekat pintu, dekat bawah pintu, ini keluar tangan. And it's a bloody hand. Aku rasa ni teknologi baru, tolong cebokkan. Dia tolong cebokkan sekali. Weh, ni cerita seram tau, bukan cerita lawak tau. Sorry, aku terbayang. Kau bayangkan, nasib baik aku nampak tu, masa aku datuk pintu, masa aku mengadap. Kiranya aku belum duduk, belum buka seluar ke apa semua. Kau bayangkan kalau dah orang dah duduk, lepas tu benda tu keluar. Atau aku cakap tolong cebokkan. Aku macam, bodoh lah benda ni kan. Weh, terus tak jadi weh. Terus lepas tu aku tahan kencing tak. Okey, cerita dia tak habis kat situ. Oh, tak habis, ada lagi. Tak habis sebab budak-budak lelaki kan pergi je kan. So budak-budak lelaki biasa. Tolong jentikkan. Abang dah jentik. Hakim, jap. Deng. Budak lelaki biasa dia pergi macam biasa je lah kan. Lepas tu dia orang kencing, dia orang bukannya perlu duduk kat situ. Betul. Okey, aku kena cerita pasal seorang kru ni, kelakar dia ni. Okey, aku memang tak okey tau dengan kru ni. Abang ni dia tua lah. Sebab dia ni suka buat, dia suka buat. Kau perasan dengan orang tua kau memang tak okey. Lepas tu dia orang tua yang suka buat lawak lucah on set. Okey. Lagilah aku tak suka. Adakah ini abang yang sama yang buat filem Angka Situ? Ya. Betul. Okay, dia dah tahu. Aku pun rimas. Okey, teruskan. Dia suka buat lawak-lawak lucah, lawak-lawak macam tu tau. Sebab orang-orang ni dia tak faham. Dia orang ni tak faham erti yang ini adalah gangguan seksual Ya, apa semua. Dia orang generasi dia orang tak faham. Dia orang sangat tahu. His dengar pun sebagai seorang lelaki pun aku pun tak selesa. Macam no, you are sexually harassing this woman tau. You bayangkan dekat set kita punya perempuan, cast kita ke kru kita berhadapan dengan benda ni hari-hari. Sebab dekat set, especially bila shoot drama, sometimes dia sebut depan-depan tau dan dia malukan orang kat sini. Dia pernah berlaku depan His macam jomlah tidur dengan abang macam tu. Aku macam betul. Kalau otak kau. Tu okey lagi. Ada yang macam kau tahu tak, dia orang pergi compare like size tetek perempuan ni, faham bodoh. Dan perempuan tu masa tu tengah ada kat situ. So dia ni annoying lah kat sini kan. Aku memang gaduh dengan dia. Sebab dia satu dia suka cakap lucah, satu lagi dia suka kentut kat orang. So combo lah, memang annoying lah. Hari last tu dia kacau kita punya makeup artist tau. Jarang lah sekarang dapat set makeup artist perempuan, selalu Pondan je yang buat kan. Sekarang perempuan lah, dia kacau lah, dia seronok lah kacau. Makeup artist diam je buat kerja kan. So hari last tu I cakap dengan dia, abang jangan nak kacau dia lagi cukup lah. I kalau nampak dia I sound dia. Lepas tu dia mencarut balik kat I lah. Lepas tu kan I just cakap macam ni je. Mencarut banyak, mencarut lagi banyak. Nah nanti kalau kena kacau padan muka. I cakap macam tu je. Sekali apa aku cakap tulah. So maghrib tu kan dah pack. Lepas tu dia ni pula pemalas. Kru-kru lain tengah pack, dia pergi isap okok. Lepas tu dia kata kejap aku nak berak, dia kata kan. Lepas tu tiba-tiba kita dengar bunyi jerit. Wah no, macam tu kan. Sebab okey, macam aku cerita tadi, bila air tu tak ada lampu. Bila dia dah keluar macam tu, semua orang macam, weh kenapa kan. Lepas tu dia kata weh ada benda tarik barang aku. Padan muka sesuai. Orang macam tu memang sesuai sebab His kenal orang tu dan His pernah tengok depan mata perangai dia macam mana. Itu dah tone down. Memang teruk. Ya ke? Itu dah tone down sebab astaga. Sekarang yang you tengok tu dah tone down. Tapi His boleh ensure dekat sini dia tak auta, memang abang tu teruk gila. Abang tu teruk dan abang tu mewakili ramai kru kat luar sana So padanlah muka. Benda tu duk pegang barang dia pada muka. Benda tu tarik. Muncul tak tarik sampai bawah. Jentik kat bawah pada muka kau. Lepas tu mula semua seram lah. Lepas tu kena bahan lah. Sampai habis shoot kena bahan lah. So macam toilet tu lepas tu terus macam nasib baik kita orang dah rilas. Benda ni pun lain kali tarik lah reverse. Oh by the way location dia dekat Johor. Okay. Johor. Mana Johor tu besar. Johor tu besar. Korang carilah kat mana. Carilah petrol station mana-mana. Carilah ada tangan ke tidak, tolong jentikkan. Lepas tu His ada dapat berita daripada Hanan lah.
kata ada seorang scriptwriter yang dia pitch cerita Uncle Sister. Yes. Dia pitch cerita Uncle Sister pergi dekat salah TV. satu TV station untuk keluarkan tele dia sendiri. Betul. Untuk keluarkan tele dia sendiri. Terlepas tu Hanan dapat tahu sebab orang yang judge cerita tu adalah kawan Panel dia tu juga. adalah kawan kenal aku. Panel tu kenal pula dia dan dia pula follow Uncle Sister. Ni story you lah. Dia guna betul. story you untuk buat dia punya tele apa semua. Sebab producer panel tu tanya I, ini you kenal ke? Kawan-kawan ke? Mana tahu I yang bagi story ke apa? Tak. Aku tak kenal orang ni kan. Cakap I tak kenal. Oh, maksudnya dia ambil lah. Okay, bila korang dengar ni kan, mesti dengar macam sakit hati, jahat, apa benda semua kan. Tapi sebenarnya that's how this industry works. Betul. Macam dia ambil story cilok ke benda semua macam ni lah. I nak bagi solution lah. Bila kita orang first time dengar benda ni, aku dengar pun macam apa benda korang ni kan. Bodoh kan. Benda ni sebenarnya tak pandai lah. Tapi sebab sebenarnya kita kena biasakan diri collab, do not compete. Okay, Actually, yes, collab. Kalau kau tahu Hana punya story is very interesting, you go to her, you collab with her ataupun collab with us. It doesn't matter. Do not use our IP ataupun intellectual property to use it for your own gain. Pengakhiran dia tidak akan best. Itu satu lagi, industri ni very small. Ya, betul. Especially bila kita orang ni adalah producers. Ya. So kita orang kenal siapa. Kalau korang ambil cerita kita orang, memang aku akan tahu. I have friends dekat semua TV station. Okay, kita orang bukannya macam nak menghalang orang mencari rezeki ataupun kreativiti kepada semua, tidak. But here's a solution. Kolaborasi bukan kompetisi. Tak marah pun. Tak marah, sumpah tak marah. Kita tak marah pun, cumanya kita rasa macam apa benda siap ni. Kan? Dia tengah sibuk buat skrip untuk sepatu, buat punchline untuk sepatu. Aku ni tengah sibuk nak panjat gunung pergi kayak. Faham tak? So itulah dia. Memang dia, adik-adik kalau tengah tengok video ni apa semua macam orang tua pun buat perangai macam ni. Kita orang je yang macam mulut puaka macam kita orang ni, yang macam yang boleh call out. sebab benda ni pernah berlaku dekat Haze. Aku pitch idea tu macam tu, tetapi disebabkan adalah lebih murah untuk dia buat dengan orang lain ataupun dia favoritism kepada production yang lain, dia bagi idea tu dekat production yang lain sedangkan tu idea aku. Betul. Always macam tu. Selalu macam tu dik. Siapa nak jadi content creator tu, nak masuk media hiburan, silakan. Itu adalah cabaran dia. Ini lagi game-game mainstream ni. Ni memang mainstream hari ni. Kita orang je yang dekat social media yang berani cakap benda ni. Orang tak berani cakap. Sebab kita orang tak takut like, kalau aku cakap ni aku tak dapat job. Tak, aku tak takut. Biasanya orang takut nak cakap because susah dapat job lepas tu kan. Alah, rezeki tu Allah yang bagilah. Kan? Conclusion. So guys, kita akan jumpa dalam episod Uncle Sister yang akan datang. Ada banyak lagi story kat sini. Ada satu, dua, tiga. Lepas tu bawahnya lagi. Ada dua lagi. Hai, banyak lagi Okay, so stay tune. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Hai.